Dalam video kali ini, kita nak recap beberapa perlawanan dalam APL yang telah berjalan. Assalamualaikum dan selamat datang ke Palawala Studio. So, hari ni kita nak review beberapa game APL yang telah berjalan. Contohnya, Liverpool telah dikejutkan oleh pasukan Brentford. Dikejutkan kau? Dikejutkan jugalah tu kan. Dan MU telah menang dengan Bournemouth. Dan beberapa game seterusnya selepas itulah, macam Arsenal seri dan juga Spurs menang. Tak mau cakap banyak, kita masuk dalam game Liverpool dulu. Bagi aku ni adalah one of the worst performance untuk Liverpool lah sepanjang ada Jurgen Klopp. Disebabkan sebelum ni, kalau mereka kalah pun, mereka still ada eager untuk menang. Dalam game ni tak nampak amat serius. Lagi-lagi waktu first half memang macam boleh kata sampah jugalah. Kalau hampa fan Liverpool, hampa tengok first half, hampa rasa waktu first half ni kan. Aku sebagai fan MU seronok lah kan tengok Liverpool jatuh. Tapi jujur lah kan, kalau kita tengok betul-betul kan, aku kalau tengok game, aku tak letakkan aku as fan MU. Aku akan letakkan aku as fan bola sepak. Bila aku tengok permainan Liverpool macam tu, memang geram lah mat. Defensif memang teruk, midfield memang out. Fabinho tu dah terlalu selesa dah. Bolehlah ganti kadang kan. Sebab dia tak nak pencabar, dia perform ke tak perform ke, dia tetap main. Eloklah Jurgen Klopp dapatkan seorang defensive midfielder baru. Virgil van Dijk dan juga Konate, mereka dua ni memang tak serasi lah. Banyak sangat buat mistake. Konate tu dia ingat boleh ganti tempat Faiz Leicester tu lah. Faiz Leicester tu skor 2 gol sendiri, dia skor 1. Dia nak lawan lah tu. Dan seawal minit ke-19, Liverpool telah buat mistake daripada segi set piece dan Konate telah skor gol sendiri. Bagi aku daripada segi set piece, pasukan Brentford memang makan pasukan Liverpool. Walaupun pasukan Liverpool, mereka ada defensive line boleh kata tinggi jugalah dan juga besar. Contoh macam Fabinho, Virgil van Dijk, Konate, semua besar-besar. Tapi macam mana mereka boleh bottle waktu set piece? Bukan saja set piece kali ni, aku boleh kata kebanyakan set piece semua Liverpool kena. Dan Trent Alexander-Arnold memang jadi lubuk gila dalam game ni. Dan aku boleh katalah juga kalau ni tolak dah ada ke center midfielder. Apa masalah hang? Daripada nak beli midfield baru, hang belilah right back baru yang boleh defend dengan baik. So hang letak dekat right back tu, dah letak Arnold dekat center midfielder. Memandangkan Liverpool memerlukan center midfielder yang berkualiti. Dan aku rasa Arnold ni memang akan step up kalau dia ni dia tukar posisi ke center midfielder. Sebab kemampuan dia daripada segi attacking, daripada crossing, daripada segi creating chance memang tak dapat dinafikan, memang world class. Hang dapat nampak dalam game ni, gol Alex Oxlade-Chamberlain pun dia yang cross. Dan kalau tolak tepi assist tu pun banyak lagi cross yang dia buat. Bukan dalam game saja, game sebelum-sebelum ni. Tak kira lah dia pemenang ke dia kalah ke, Arnold ni tetap konsisten dalam creating chance. Tapi daripada segi defensif dia ni memang teruk. So itulah bagi aku cadangan untuk Jurgen Klopp lah. If you watch my video lah, apa salahnya kalau hang beli seorang right back baru, kalau hang dah malas sangat nak beli midfield baru, hang beli right back yang murah ya. Contoh macam kalau budget macam contoh macam Nodi Mukele ke, hang beli seorang right back baru yang boleh bertahan, yang boleh mark position dengan baik, yang boleh kata kalau besar pun tu advantage. Lepas tu hang tolak Arnold ke atas. Sebab lah ni Liverpool center midfielder depan berkualiti kuasa seorang je, iaitu Thiago Alcantara. Tu pun kaki kacau. Kalau dia tak main memang hauk teruk lah midfield Liverpool. Dan kalau kita nak sembang pasal attacking pasukan Liverpool pula, aku rasa attacking Liverpool boleh kata okey juga. Bukanlah teruk sangat, tapi disebabkan finishing Nunes tu. Sebab kalau dah buat macam ni dah, Salah tu dah kena kunci dah. So bila Salah kena kunci tu, space yang lagi besar boleh dapat dekat Nunes. Tapi sayang, Nunes selalu tak manfaatkan peluang dia untuk dapat gol. Sampai depan-depan gol pun tak boleh skor. Kita tak boleh lah nak kata Nunes perform tapi tak skor. Positioning off the ball dia memang bagus. Gerakan dia waktu off the ball memang bagus. Tapi positioning dia ketika nak menerima bola selalu ke laut. Itulah selalunya offside. Lepas tu kalau positioning dia dapat pun, finishing dia teruk. Dua benda yang paling penting untuk jadi seorang striker tengah, positioning dan juga finishing. Dua-dua Nunes tak ada. Hang nak rasa macam mana lagi? Mesti pedih kan kalau jadi fan Liverpool. Kalau hang nak rasa lagi sakit hati lagi, hang bayangkanlah Liverpool telah menjual Sadio Mane dengan harga 35 juta dan telah mendapatkan Darwin Nunes dengan harga 80 juta. Hang tak rasa weh. Pedih. Dan bukan saja Nunes tak perform, Salah pun tak perform juga. Salah juga adalah antara player yang miss big chance dalam musim ni. Tapi kalau kita tengok daripada segi positif pasukan Brentford memang main dengan cukup baik dalam game ni. Mereka memang makan gila pasukan Liverpool daripada segi set piece, daripada segi counter pressing, daripada segi pressing. Liverpool memang tak boleh buat apa dalam game ni. Wisa dalam game ni tak silap aku 3 gol kot dia skor. 3 ataupun 2 gol kalau aku silap apa betul kan aku lah. Tapi yang lain tu dia selak disebabkan offside, satu je kira. Sebaik kira offside, kalau tak tahulah. Dan waktu second half aku boleh kata memang disaster lah untuk pasukan Liverpool. Dan second half Jurgen Klopp buat 3 pertukaran, masukkan Matip, Robertson dan juga Naby Keita. Dan selepas kemasukan Joel Matip dan juga Robertson, bolehlah nampak sikit, okey sikit lah barisan defender pasukan Liverpool. Pasukan Brentford pun payah nak masuk dah lepas tu. Dan Liverpool pun dah start main high pressing waktu second half, lagi-lagi pada minit ke-70 lah kalau tak silap kan. Dan mereka ni eager untuk dapatkan gol. Selepas mereka berjaya dapatkan gol daripada Alex Oxlade-Chamberlain pada minit ke-50. Tapi sayang sekali lagi Konate buat kesilapan. Tapi kesilapan tu bukanlah nak letak kat Konate, aku nak letak dekat Naby Keita lah. Sebab dia lah mula-mula player yang kehilangan bola
Lepas tu dirampas. Lepas tu Mbeumo boleh score pula gol ketiga tu. Gol ketiga tu aku boleh kata kill the game dah. Waktu tu memang pasukan Liverpool cuba attack dan pasukan Brentford bertahan dengan habis-habis. Bila pasukan Brentford dapatkan gol ketiga, memang tu boleh game over lah untuk pasukan Liverpool. Dan hampa fan-fan Liverpool kalau hampa tengok video ni kan, hampa rasa apa penambahbaikan yang juga klub boleh buat? Sebab dalam game ni memang nampak lah pemain-pemain Liverpool memang mental mereka breakdown teruk lah. Kita tak nampak Liverpool yang musim lepas yang betul-betul padu pada musim lepas kan. Dan dalam tempoh hanya beberapa bulan saja dalam prestasi hebat Liverpool tu boleh ditukar kepada prestasi buruk lah ni. Hampa rasa apa sebab dia? Komen kat bawah. So kita move ke next game, iaitu perlawanan antara Manchester United dan juga Bournemouth. Macam apa tahu, Manchester United telah berjaya menang dengan Bournemouth 3-0. Aku boleh kata memang convincing win and ada clean sheet untuk Manchester United. Dan dalam game ni Erik ten Hag telah berjudi lah meletakkan dua centre back yang dia tak letakkan dalam 2 game lepas, iaitu dia letakkan Lindelof dan juga Maguire. Partner lama kita. Sebab sebelum ni Ten Hag akan letakkan Varane dan juga Licha, tapi Licha kan baru balik daripada World Cup, selalu dia letakkan Luke Shaw dengan juga Rafael Varane. Tapi Erik ten Hag kali ni telah bagi kepercayaan kepada Maguire dan juga Lindelof untuk kemudi barisan pertahanan, dan juga Wan-Bissaka dekat right back dan juga Shaw dekat kiri. Dan dalam game ni Donny van de Beek telah start, tapi sayang mat, baru start je injured pula. Aduh sayang. Kalau nak kira daripada segi defensif, waktu first half Manchester United tak bermain dengan cukup baik lah. Goalkeeper macam biasalah David De Gea, tapi back four Manchester United waktu first half agak tabok sikit. Kalau tengok Maguire banyak buat mistake juga sebenarnya. Ada sekali tu Shaw pasti kat Maguire macam tak mau ambil. Sebab kalau Maguire ambil, dia dalam tekanan, dia nak biar Shaw dapat kesilapan tu. Aku rasa macam nak tombok Maguire ni kan. Waktu besar Lindelof juga banyak buat clearance melalut, disebabkan dia ni tak ada masa untuk clear bola tu, sebab Maguire selalu passing last minute dekat dia. Bagi aku waktu besar Maguire memang main teruk gila. Bukanlah teruk sangat, tapi dia bagi ancaman kepada clean sheet Manchester United. Seriously, first half aku dapat nampak, aku rasa macam second half keluarkan Maguire lah. Tapi second half aku rasa terkejut juga sebab performance defense Manchester United memang solid. Lagi-lagi Maguire waktu second half banyak juga buat tackle-tackle penting dan juga banyak buat blocking yang penting. Berbanding dia waktu first half, second half dia memang bagus. Dan Luke Shaw macam biasa, dia telah menampilkan kelas yang cukup baik walaupun bermain di samping Lindelof dan juga Maguire sahaja. Aku rasa okey lah tu, Shaw dah perform dalam 3 game dah. Dan Shaw juga telah dinamakan sebagai salah satu calon untuk menjadi pemain terbaik Manchester United dalam bulan ni. Bulan lepas. Tapi aku nak abadkan punca solidnya defensif Manchester United memanglah ada dekat back 4. Tapi yang paling penting dia ada dekat Casemiro. Sebab Casemiro ni lah player yang selalu menghubungkan diri dia antara barisan pertahanan dan juga barisan serangan. Maknanya kalau defensif tengah ada pressure, Casemiro ni akan turun untuk kutip bola, akan release pressure tu untuk passing bola ke atas. Dan aku rasa Casemiro ni adalah big signing untuk Manchester United lah. Mungkin the best signing untuk Manchester United setakat lah. Dan pasukan Bournemouth, mereka ni ada chance. Bukan mereka ni tak ada chance, tapi mereka payah nak convert chance mereka kepada gol. Dan kredit jugalah dekat David De Gea yang telah buat 4 save dalam game ni. Telah menjadi antara goalkeeper yang paling banyak clean sheet dalam musim ni, iaitu 8 clean sheet. Clean sheet dah sama dah dengan Aaron Ramsdale. Lawan ni yang paling tinggi Nick Pope je, iaitu dengan 10 clean sheet. Dan attacking Manchester United dalam game ni aku boleh kata bagus jugalah. Contoh macam Marcus Rashford, Bruno Fernandes, banyak juga dia masih lagi belum menemui performance terbaik dia. Banyak juga buat kesilapan, tapi dia ni selalu try and error, membuatkan beberapa try dia tu menjadi. Tapi aku boleh kata banyak jugalah passing-passing dia yang tak jadi. Banyak kali juga MU cuba menyerang, tapi bila dapat bola kat Bruno, dia cuba buat penetrate pass tapi tak jadi. Tapi macam aku kata tadi, try and error dia kadang-kadang menjadi. So telah sumbangkan gol ketiga kepada Marcus Rashford. Bagi aku gerakan tu memang cukup baik lah. Dan gol Casemiro tu adalah gol set piece cukup baik. Dan juga gol Luke Shaw daripada bawah naik ke atas memang mantap lah. Waktu tu mereka lepaskan diri daripada pressing pasukan Bournemouth tau. Lepas tu dapat bola dekat Luke Shaw terus naik atas, passing, lepas tu dapat dekat dia score balik Garnacho assist. So bagi aku game ni memang convincing win untuk Manchester United. Menang 3-0, dapat clean sheet, memang bagus. Dalam ni Manchester United sedang bersaing dengan top 4. So kita move ke next game, iaitu Arsenal berhadapan dengan pasukan Newcastle United. Game ni aku boleh kata game yang padu jugalah, disebabkan Arsenal tengah on form, Newcastle pun tengah on form. Newcastle adalah pasukan yang paling kurang concede dalam musim ni. Setakatlah mereka hanya bolos 11 gol saja. Dan mereka berhadapan dengan pasukan kedua terbaik daripada segi defensif, iaitu Arsenal. Arsenal pun pasukan kedua terbaik juga, iaitu 14 gol saja mereka bolos. Dan aku boleh kata dalam masa 10 minit pertama Arsenal memang makan Newcastle. Mungkin Newcastle terkejut dengan permainan Arsenal, dan Arsenal aku rasa kalau mereka dapat skor gol awal, mereka memang dapat kalahkan pasukan Newcastle lah. Tapi sayang mereka ni gagal untuk menjadikan gol dalam 10 minit pertama. Lain-lain kali benda tu makan mereka sendiri, disebabkan Newcastle dah dapat tune mereka balik. Newcastle dalam game ni aku boleh kata memang main paking bas lah. Tapi kita tak boleh lah nak kutuk taktik mereka. Parking bus tu pun salah satu taktik juga. Cuma ada taktikal yang membunuh bola sepak lah, disebabkan taktikal ni bosan. Tapi taktikal parking bus kalau nak digunakan oleh Newcastle United, memang mereka ni selesa lah. Sebab kalau mereka ni main parking bus, mereka punya back four semua besar-besar, kecuali Trippier je. Tapi selalunya Trippier ni akan naik ke atas. Yang selalu bertahan ni 3 orang je, iaitu Botman, Fabian dan juga Dan Burn. Dan Burn dalam game ni agak struggle sikit untuk jaga Saka, tapi disebabkan Eddie Howe telah letakkan 2 orang untuk jaga Saka,
membuatkan Saka ni selalu payah nak masuk. Dan dalam game ni kalau kita nak ulas sikit, adalah beberapa isu dalam kotak penalti yang sepatutnya Arsenal dapat penalti. Yang terkena tangan tu mungkinlah akan ada isu, disebabkan mungkinlah terkena bola tangan secara tak sengaja. Tapi yang tarik baju tu, dia tarik baju Gabriel Magalhaes tu, aku rasa macam patut bagi penalti tu. Sebab kalau dekat World Cup apa tengok kan, ada sentuhan sikit dalam kotak penalti je terus dapat penalti. Tapi dalam EPL aku tak faham lah pasal apa lah kan dia buat macam ni. Mungkinlah mereka nak bagi ada kontroversi. Tak silap aku waktu Newcastle lawan MU dulu pun ada MU patut dapat penalti, tapi mereka tak bagi juga penalti. Kita masuk balik game Arsenal lawan Newcastle. Apa MU lawan Newcastle? Lama dah tu. Arsenal lawan Newcastle. Dan aku rasa Arsenal patut diberikan penalti dalam game ni. Tapi dalam game ni aku boleh nak kata pasukan Newcastle memang bermain dengan cukup baik . Mereka ni bertahan dengan sangat mantap, membuatkan Arsenal payah nak masuk. Untuk statistik, Arsenal pada musim ni adalah tim kedua yang paling skor banyak gol dalam EPL. Tim yang pertama macam kita tahu lah MC lah. Tim yang kedua adalah Arsenal. Tapi mereka gagal untuk menjadikan sebarang gol ke atas Newcastle United. Memang solid gila defensif pasukan Newcastle United. Dan pasukan Arsenal walaupun mereka ni seri, tapi mereka ni masih lagi selesa dekat top table. Tapi aku faham lah perasaan fan Arsenal dengan Mikel Arteta sendiri, disebabkan mereka ni kalau mereka seri, kalau mereka tak ada chance untuk skor tak apa juga. Tapi ni mereka boleh chance dapat penalti, tapi referee tak bagi. Dah lah dekat-dekat last minute. So hampa fan Arsenal hampa rasa panas tak dengan game ni? Tapi aku rasa bersyukur je lah. Dah duduk dekat top table tu nak minta lebih pula, bagi je kot. Dah kita masuk ke next game pula, iaitu game Spurs berhadapan dengan Crystal Palace. Walaupun dalam game ni Spurs telah menang 4-0, tapi aku boleh kata sekali lagi, Spurs nasib baik mereka tak dihukum waktu first half. First half aku boleh kata Crystal Palace banyak makan mereka. Banyak juga chance yang Crystal Palace dapat untuk skor, tapi gagal disudahkan oleh mereka. Dan Crystal Palace memang kena hati-hati lah, sebab dalam musim ni mereka kurang konsisten sikit. Cuma game lepas je mereka perform. Waktu first half mereka ni ada beberapa chance untuk skor, tapi diselamatkan oleh Lloris. Dan juga diselamatkan oleh ketepatan shoot yang tidak tepat. Faham tak ketepatan shoot tidak tepat? Maksudnya shoot tak masuk lah. Tapi bila masuk second half, boleh kata Spurs dah start panas lah. Bila Spurs dah start panas, hang tak skor lawan mereka, memang hang kena. Kane dapat 2 gol, Doherty dapat 1 gol dan juga Son dapat 1 gol. Aku boleh kata defensif pasukan Crystal Palace memang totally demolish lah waktu second half. Memang teruk. Sebab kalau hang tengok beberapa gerakan serangan pasukan Spurs, attack mereka bukan padu sangat pun, tapi disebabkan defensive mistake daripada pasukan Crystal Palace, itulah mereka ni sampai kena hukum dengan 4 gol. Kane telah skor 2 gol dalam masa 5 minit, iaitu minit 48 dan juga minit ke-53. Lepas tu ditambah pula dengan gol Doherty dan juga gol Son. Tapi good job lah untuk pasukan Spurs sebab dapat menang juga dalam game ni, selepas beberapa poor performance daripada mereka sendiri. Dan aku rasa Spurs masih lagi kena perbaiki banyak lagi hal, disebabkan mereka ni selalu sangat lambat panas. Mereka ni kena cepat panas sikit lah. Jangan buat macam start kereta lah. Sekali orang dah bantang sampai 4-0, barulah nak panas segera. So tu payah nak jadi nanti. So aku rasa better pasukan Spurs mereka perbaiki lagi situasi mereka untuk comeback bersaing dengan top 4. Sebab lah ni mereka dah terlepas dah tempat top 4. Dan last game kita masuk perlawanan antara Manchester City dan juga Chelsea, di mana game blockbuster lah pada minggu ni. Dan dalam game ni, walaupun Chelsea kalah, bagi aku lah pendapat aku, ni adalah one of the best game Chelsea under Potter. Disebabkan dalam game ni mereka bertahan dengan sangat baik dan juga menyerang dengan sangat baik. Tapi sayang lah, macam biasalah finishing mereka tumpul. Kalau kita tengok first half, Man City memang buntu gila dalam game ni, disebabkan mereka ni susah nak pecahkan low block pasukan Chelsea. Pasukan Chelsea pun sedar diri lah, MC lagi kuat daripada mereka. So mereka main defense sikit lah. Tapi taktikal tu boleh dikatakan berjaya lah, dengan mereka ada midfield yang kreatif seperti Mateo Kovacic. Dan juga masuknya Hakim Ziyech dalam line up pasukan Chelsea. Memang nampak lah improvement dekat pasukan Chelsea. Bagi aku Mateo Kovacic dalam game ni memang padu lah. Kalau menang aku rasa aku pilih dia man of the match lah. Chelsea dalam game ni terpaksa keluarkan 2 player crucial mereka, seperti Sterling dan juga Pulisic. Kalau aku tak silap pasal injured lah. Tapi player muda menggantikan mereka macam Chukwuemeka bagi aku dia main bagus juga dalam game ni. Dan kalau kita nak sembang pasal first half Man City agak teruk sikit, disebabkan mereka ni banyak main passing belakang. Aku tengok macam main macam Spanyol pun ada juga kan. Dan tak tahulah pandangan semua ke pandangan aku seorang je, aku nampak Kevin De Bruyne dalam beberapa game kebelakangan ni kurang sikit performa dia. Banyak buat mistake dalam gerakan serangan, dan dalam game ni pun ketepatan crossing dia 40% je. Yang selalunya ketepatan crossing dia lebih kurang dalam 80-90% lah. Tapi dalam game ni dan juga game-game sebelum ni, lepas World Cup lah senang cerita, memang performa dia agak turun sikit. Dan tu membebankan Pep Guardiola lah semestinya. Sebab KDB ni macam hampa tahu lah kan, dia ni adalah perancang utama Man City. Erling Haaland dalam first half agak dull sikit, tapi ada beberapa chance juga. Tapi pertahanan Chelsea memang solid gila waktu first half. Dan waktu first half walaupun pasukan Man City banyak pegang bola, tapi aku lagi nampak muka Ederson daripada muka Kepa. Maksudnya Chelsea banyak buat counter attack lah. Tapi sayang macam aku tadi finishing tumpul. Aubameyang tu aku tahu dah boleh lah aku jual. So bila masuk second half, Pep Guardiola ni nampak dia ni macam payah gila nak pecahkan pasukan Chelsea ni. Last sekali dia masukkan play yang lagi direct. Sebab waktu first half dia pun ni banyak sangat lah main dribble, main passing apa semua. Tapi sekarang dia pun masukkan play yang lagi direct. Contoh macam Jack Grealish, macam Riyad Mahrez. Dia
Dia keluarkan Joao Cancelo dan juga Kyle Walker dan masukkan Akanji dan juga Rico Lewis juga. Dan terbukti waktu second half permainan Manchester City lagi direct. Depa ni dah tak banyak passing belakang dan tak banyak passing dekat tengah dah. Bila dapat bola, depa terus channel bola ke atas, dan bagi aku perubahan taktik inilah membuatkan Chelsea kesukaran waktu second half. Dan akhirnya Man City berjaya dapatkan gol melalui jaringan Riyad Mahrez, assist daripada Jack Grealish, dua-dua masuk minit ke-60. Dan dalam game ni kalau hang tengok beberapa chance, walaupun Chelsea beraksi dengan baik, tapi Man City big chance depa lagi banyak. Ada beberapa chance lagi yang patut depa skor, macam Nathan Ake kena tiang dan juga Erling Haaland miss chance depan gol. Tapi apa-apa pun good job untuk Chelsea disebabkan depa dapat cope dengan pasukan Man City. Dan dekat-dekat last minute tu adalah beberapa chance yang Chelsea hampir skor, tapi tetap tak dapat lah. Dan Man City dapat 3 poin dan dapat dekatkan posisi dengan pasukan Arsenal iaitu dengan 5 poin. So itulah review EPL kita kali ini, dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.